Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba. ولو شئت جعلت صعبا سهل بالعالمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Tuan Imam Bilal Pengusi Jannatan Kuasa, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi asbab kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Alhamdulillah, kita sambung kembali pembacaan kita daripada kitab Minhajul Abidin ini pada muka surat yang ke-305. 305. Dalam kitab kita ni, saya ulangkan sikit supaya dapat gambaran ni. Dalam kitab kita ni dia ada 7 aqabah, 7 pendakian sebelum ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai Minhajul Abidin. Minhaj, apa nama ni, jalan bagi orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 pendakian sebelum kita benar-benar jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar bersifat dengan sifat kehambaan yang insya-Allah akan berjaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sedang bincang ni adalah aqabah yang ke berapa? Aqabah yang ke-5. 1, 2, 3, 4. Aqabah yang keempat, minta maaf. Aqabah yang keempat. Aqabah yang pertama dulu aqabah ilmu, aqabah yang kedua aqabah taubah, aqabah yang kedua iaitu aqabah ni ialah puncak, puncak aqabah. Kita buat aqabah. Tu aqabah, kita melontar di aqabah, puncak. Puncak. Puncak yang perlu didaki. Aqabah yang ketiga disebut awaiq. Awaiq ni ialah halangan yang berbentuk tetap. Ada 4 halangan yang berbentuk tetap: makhluk, dunia, nafsu, syaitan. 3 di dalam, 3 di luar, 1 di dalam. Istilah saya, 3 musuh di luar, 1 musuh di dalam, iaitu nafsu di dalam. Kemudian awarid. Awarid ni ialah ujian yang mendatang, halangan yang berbentuk yang mendatang. Contoh macam rezeki, contoh macam kebimbangan kita, khawatir, dia bang sebut khawatir, kebimbangan kepada perkara-perkara yang bahaya dan sebagainya. Dan kita bawa kereta, entah-entah kat depan sana ada bertembung dengan lori kot. Dia kalau dia dah masuk gitu, dia naik kereta pun baca bismillahirrahmanirrahim pun dia tak hilang juga. Dan nanti kalau berlaku tu macam mana, kalau ni macam mana, tak boleh tidur kan? Nak tidur malam je, tu kalau terlupa nafas macam mana? Kalau terlupa nafas saja memanglah tidur tak benar. Mana kita kontrol nafas kita sendiri? Tak kontrol, kita tak kontrol nafas kita. Tapi ada orang bimbang itu, dia panggil penyakit anxiety. Kita orang moden ni anxiety, dia datang macam-macam kebimbangan, fikir macam-macam, tak boleh tidur, akhirnya macam-macam lah datang penyakit. Itu disebut sebagai awarid, mendatang. Dia mengganggu ibadat tak? Mengganggu ibadat tak? Mengganggu ibadat. Kalau kita tak berjaya memutuskannya, maka dia akan mengganggu ibadat kita. Allah Ta'ala datangkan ujian-ujian ni untuk kita terus bergantung pada Allah. Jangan putus dengan Allah walaupun satu saat. Allah Ta'ala ada 2 nama. Kalau kita lihat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni, saya sebut pada 2 minggu yang terdahulu, ada satu kelompok namanya Jalal. Lam yang pertama Allah, lam yang pertama alif lam lam. Lam yang pertama tu Jalal, lam yang kedua tu ialah Jamal Allah. Kelompok nama dia masukkan dalam kelompok tu. Kalau Jalal ni macam Al-Qahhar, Al-Muntaqim,
contohnya Al-Azim, Al-Ali, tu Al-Qahar. Dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jalal, Jalal Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak buat apa pun tiada siapa pun yang mampu menghalangnya. Masuk dalam kelompok yang kedua iaitu Al-Jamal, ada keindahan, kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan. Contoh macam Al-Halim, Ar-Rahim. Itu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang masuk dalam kelompok disebut sebagai Al-Jamal ataupun Al-Kamal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua nama, satu Al-Qabid, yang kedua Al-Basit. Qabid ni maksudnya kita boleh nak dalam bentuk gambarannya macam ni, qabid. Dia memegang, maknanya menyempit. Qabid, Al-Qabidul Basitul Kha, kita baca dalam Asmaul Husna tu kan, Al-Qabid. Al-Qabid tu Al-Qabdu, qabdu ialah genggaman. Kalau dia kata sakit, mati kan, susah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Basit, buka, kaya, sihat, lapang, ni basit. Yabsutur rizqa liman yasha, Allah bukakan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Basit, yang buka pun dia, yang tutup pun dia. Jadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semua keadaan kamu mesti bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak kita ni sentiasa bersama dengan dia. Maka datangnya ujian tadi, ujian kesenangan, ujian kepayahan, ujian kesihatan, ujian kesakitan. Jadi semua itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab rezeki, Imam Ghazali ajar kita dalam kitab Minhajul Abidin ni, bab rezeki kamu datangkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tawakal dengan diri kamu sendiri, jangan kita rasa apa yang ada pada aku ni dah mencukupi, ataupun kita rasa tak mencukupi dan sebagainya. Tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat kepada rezeki ni ialah tawakal. Ubat kepada khawatir iaitu tafwid. Khawatir ni kebimbangan ataupun tadilah kita punya kerisauan tadi, iaitu dengan tafwid, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh buat apa pun. Kita tengah duduk gini, cuba kita datang bimbang, Ustaz saya bimbang, Ustaz saya duduk sini takutnya lampu tu kan jatuh sekarang, macam mana kita dia tengok je lampu ni, tak boleh lah. Jadi kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kamu tak boleh menggagahi apa pun, tak boleh pun untuk kehidupan kamu ni memang dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang umur sampai 60, ada 70, ada 30, ada 20, ada berapa anak 1 jam meninggal, kita diberikan 1 jam je oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia taklah, alhamdulillah dapat juga sampai 40, 50, 60, 70, ada yang 80, ada yang 96, 96 tun 96 tun nampak sihat lagi, wallah, alhamdulillah, masya-Allah. Dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada cicit cicit, masya-Allah, ada 4 generasi dia kan. Itu semua bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tafwid, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafwid, kalau bab takdir Allah Subhanahu Wa Taala, takdir macam-macam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ubatnya ialah redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha. Kalau bab kesusahan, malam ni yang kita nak baca ni bab susah, macam-macam ujian, kesusahan, musibah dan sebagainya, sabar, sabar. Dah tak kena takdir dah, redha pada Allah. Tapi dalam kamu nak di dalam takdir Allah Taala tu, kamu kena sabar. Masuk. Jadi ubat-ubat yang diberikan ni insya-Allah menyebabkan kita ni akan sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit pun kita bersama Allah, sehat pun bersama Allah, senang pun bersama Allah, susah pun bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang. Macam mana boleh jadi tenang kalau dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala?
Macam mana dia boleh jadi tenang kalau dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan boleh jadi tenang. Orang yang boleh jadi tenang ialah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Dia ingat Allah. Bila susah ingat Allah, bila senang pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan jadi tenang. Jadi Allah Taala seru yang tenang ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka masuklah syurga aku, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi ujian-ujian, musibah, semuanya ni adalah untuk kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu belajar kena Allah Ta'ala ni menjadi fardu ain pada kita. Wajib belajar kena Allah Ta'ala. Kena Allah. Macam mana kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bila kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak ada masalah lah, apapun keadaan. Walaupun dia melakukan maksiat, dia kena Allah, dia melakukan maksiat. Jadi bila dia kena Allah, dia melakukan maksiat, dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Kan? Tapi kalau dia melakukan maksiat, dia tak kena Allah, susah. Dia tak kembali kepada Allah. Dia ahli ibadat tapi dia tak kena Allah Subhanahu Wa Taala, dia sombong dengan ibadat dia, tak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena Allah Subhanahu Wa Taala ni jadi fardu ain pada kita. Wajib belajar kena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua keadaan kamu mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ketaatan kembali kepada Allah, dalam kemaksiatan pun kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat maksiat, seorang ditakdirkan dia buat maksiat, Allah Ta'ala tak redha dengan maksiat tu, tapi dia mentakdirkan seseorang tu melakukan maksiat. Kita tak redha dengan perbuatan tersebut ni. Saya ni Allah Ta'ala dah takdirkan saya, ya Ustaz, saya buat maksiat ni. Kita tak boleh redha dengan tu, tapi kena terima. Ya Allah, masa dulu saya muda-muda Ustaz, saya dah buat macam-macam Ustaz. Kena terima. Benda dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perbuatan itu tak diredai oleh Allah. Apa yang Allah Taala nak daripada kamu? Nak kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguh bertaubat. Contoh macam Allah yarham Siti Syarifah ini, contohnya dia kehidupan muda dia menyanyi macam-macam lah dia tu, tapi masa tua dia masya-Allah, anaknya jadi hafiz, kemudian dia banyak bersedekah, banyak beramal soleh. Alhamdulillah, nampak tu. Jadi kenapa saya boleh jadi macam ni? Dia kata kerana kehidupan saya di masa mudanya gitu-gitu. Jadi datang penyesalan yang sungguh-sungguh. Kalau kita tak ada benda tu, tak ada buat dosa, tak ada buat maksiat, kita rasa macam confirm ni masuk syurga ni kan kita ni. Jadi meninggi diri pula kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak datang rahmat. Jadi keadaan itulah menyebabkan hukum dia jadi fardu ain kepada kita untuk belajar kena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang lagi, kena Allah Taala ni melalui dua saja, iaitu kenal namanya dan kenal sifatnya. Kenal namanya melalui itu kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui dua jalan ni. Satu kenal namanya, yang kedua kenal sifatnya. Jadi belajar kenal. Tengok nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dekat tak dengan kita? Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, Al-Wahhab, yang maha mengurniakan macam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bukankah dia yang sentiasa tu kan? Al-Mumit. Tadi tengah on the way tadi ada seorang sahabat, nama tak naik tak, tapi dia minta doa, Ustaz, tolong doakan abang saya tengah 50% jangkitan paru-paru dan otak. Tadi saya tengah baca, tengah mandu, tengok tak sempat. Panjang dia punya mesej. Ceritanya ialah yang menghidupkan, yang mematikan, yang sakit, yang menyihatkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takdirkan berlaku untuk kita yang masih sihat mendoakan,
yang dalam keadaan itu pengharapan tinggi kepada Allah. Ya Allah, kalau Kau sihatkan aku lagi ya Allah, jadikan aku ni orang yang sentiasa beribadat padamu ya Allah. Kalau Kau matikan ku ya Allah, Kau matikan aku dengan penuh kasih sayangmu ya Allah. Minta lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa keadaan itu diwujudkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berlaku kepada kita? Kita kena cari hikmah dia. Kenapa ya Allah Kau mentakdirkan begini berlaku? Jangan datang rasa keluh je dalam diri kita. Keluh kesah, tengok orang ya Allah tak adil ya Allah, dia tu kaya, sihat, anak dia berjaya macam-macam, aku ya Allah sakit, miskin, masalah. Kita mengeluh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak cari dia punya hikmah dia. Tu sebab apa? Kuncinya ialah kerana tidak mengenali Allah Ta'ala. Jadi kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, belajar kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita boleh jadi tenang dalam apa jua keadaan, dalam kenal. Kan kalau dah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, susah apa lagi kita? Kan? Apa dalam keadaan pun tetap bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah dan masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita baca sikit kitab ni. Muka surat 305, firman Allah Ta'ala. Sampai situ kot saya tanda firman Allah Ta'ala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira. Demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar daripada orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu, dan orang-orang musyrik banyak tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Ini bentuk ujian ni. Ujian pada harta ada ujian, pada diri kita akan ada ujian, daripada musuh, daripada kaum kerabat kita akan datang macam-macam ujian. Isteri kita jadi ujian, anak kita jadi ujian. Uzzuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahbi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Sampai akhir ayat. Zuyyina, dihiaskan cantik. Zuyyina linnas, bagi manusia, dihiaskan kepada manusia. Hubbus syahawat, suka kepada syahwat. Daripada mana? Daripada anak, daripada isteri, daripada emas, perak, ladang, perniagaan, semua kan. Jadi benda-benda yang kita suka, benda yang disuka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tahu sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita kan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Adakah kamu menyangka, am hasibtum, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga belum lagi datang kepada kamu ujian sebagaimana orang yang terdahulu diuji oleh Allah. Amanna, kami beriman. Iman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diuji sejauh manakah kita ni benar-benar menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala tu sebagai Tuhan kita. Jadi kita kenal tadi Allah Ta'ala tu dalam semua keadaan tu kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kenal Allah waktu kita senang je, waktu susah tak kenal Allah. Ada orang kenal Allah waktu susah je, waktu senang dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu kan? Tapi yang paling dekat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah waktu qabid, waktu sempit. Lebih kenal daripada waktu basit, sebab lapang je. Contoh masa kita sihat, kita dapat rasa tak sihat tu, dapat rasa sedapnya sihat kita. Tak berapa ramai orang yang boleh rasa Allahu akbar nikmatnya sihat. Tak berapa ramai orang yang ingat. Tapi kalau sakit, semua orang dapat rasa. Dan dia satu jumpa siapa pun sakit ustaz sakit dia, sebab dia dapat rasa tu. Maksudnya dia dekat dengan pembuatnya. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar. Berserta tu maksudnya menunjukkan dekat, sangat dekat. Itu mereka yang kenal Allah, mereka suka keadaan qabid, dekat. Kalau basit ni dia jauh. Siang tu basit, buka. Siang luas je. Tapi kalau malam qabid, dekat je kita dapat lihat. Tu keadaan. Jadi kita belajar kena Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan itu insya-Allah bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang diuji akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin kuat kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu ustaz, kalau sakit tak payah cari tu ustaz, tak payah cari ubat. Bukan, kita kena faham tu. Kan, sakit carilah ubat, itu kan perintah Allah. Doa banyak-banyak lagi. Makin banyak lagi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak lagi amalan. Jumpa seorang ustaz tu bagi amalan ni. Jumpa seorang ustaz ni, dia bagi amalan ni pula. Selagi kita boleh amalkan je. Jadi kan tu, tak tu juga ustaz. Macam-macam dah amalan saya buat ustaz. Baca Fatihah 41 kali, baca Yasin setiap hari, baca Waqiah, baca macam-macam dah ustaz. Kan? Ustaz siapa tu? Ustaz Syarhan. Ustaz Syarhan dah datang sini Dah datang. Dia bagi ubat kan? Saya bagi satu petua untuk mengamalkan satu ni dia kata. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Sedut, niatkan jadi ubat. Dia kata alhamdulillah dia amalkan ni sihat tu, dia kata alhamdulillah. Kita pun dengar bagus ni nak jadi tu. Bacalah juga iza maridtu fa huwa yashfin wa iza maridtu fa. Jumpa saya pula ustaz, apa lagi nak bagi tu ustaz, tak stabil. Saya pun tak stabil juga. Berdiri pun tu juga. Sampai tadi ngam-ngam imam nak naik. Perut pula dia tu masuk ke jawatan dah. Jadi tertinggal satu rakaat. Allahu akbar. Tu tapi guru kata apa? Bacalah ayat ni Yasin 40 yang hujung tu, ayat yang ke-40, ambil yang hujung sekali. Kullun wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya beredar pada orbitnya semula. Gunalah ayat tu untuk tu kalau kita rasa tak seimbang, darah naik tinggi, kenapa tiba-tiba saya ustaz darah rendah, tiba-tiba kenapa naik darah tinggi? Dia darah rendah, orangnya jenis darah rendah daripada kecil sampai ke tua darah rendah. Tiba-tiba jadi darah tinggi, maka tak stabil berlaku. Baca ayat wa kullun fi falaki yasbahun, niat. Dan moga-moga ya Allah kau stabilkan balik darah saya dan ke pening gula saya, macam-macam lah, oksigen saya tak stabil. Jadi minta balik dengan Allah Ta'ala. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dah buat dah ustaz, tak stabil juga. Tak masalah lah, tak ada masalah. Tapi kita dah boleh dah mengamalkan tu. Dah baca Yasin setiap hari. Awak kalau tak sakit tak bacanya Yasin tu, baca malam Jumaat je. Itu pun sebab nak hadiah pada arwah yang dah meninggal dunia, baca Yasin. Ataupun dia dah jadi adat ustaz, dia baca juga Yasin. Tapi dengan tidak sengajanya, dan dia beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tu, dia buat ni. Alhamdulillah ustaz, sampai juga 70. Sakit daripada umur berapa? Sakit daripada umur 25 tahun, 30 tahun sampai berpuluh tahun dia mengamalkan. Alhamdulillah dapat dah tu. Kalau tidak tak amal. Saya pernah tengok orang yang lepas je solat dia pegang dada dia. Coba baca ayat kursi. Moga Allah Ta'ala yang tidak tidur dan tidak mengantuk ni menjaga jantungnya sentiasa. Dia pegang sini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Dia pakai. Selama ni kalau kita tengah sihat gini, fokus tak? Baca je kan? Tapi kalau dah sakit, gitu kan? Gitu. Dah lama buat? Dah lama ustaz, jantung tak apa tu. Tapi dah lama kan? Dah lama. Alhamdulillah tu. Allah Ta'ala jaga. Tapi macam tu juga ustaz, kalau Allah Ta'ala tak jaga, dah pergi lama dah. Tapi macam tu juga ustaz. Yalah, Allah Ta'ala nak kita lagi sentiasanya tu kan. Masing-masing saya sendiri pun sama je. Pegang perut ni, naik waktu dia punya gas tu. Bila lah nak tu. Datang juga dia punya bisikan-bisikan tu. Bila lah nak jumpa ubat yang betul ni kan. Makan ubat tu, makan ubat hospital, jumpa orang tu letak akar kayu, macam-macam jenis akar kayu dia letak. Tak juga hilang. Orang kata ambil lah moringa. Apa moringa? Daun apa orang kata? Kalau dulu kampung mak dia goreng telur je pakai moringa ni, apa nak kita panggil apa? Kelo. Ya betul. Bagi lagi ada yang bentuk pil, ada yang tu balik rumah maknya rebuskan apa semua tu minum. Tak tu je lagi, belum lagi.
Bila agaknya kita tu ada, tak apalah kan, sengaja Allah Ta'ala letak gitu, buat gitu supaya mungkin juga keadaan kita kalau sihat, tak kamu tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurang ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan pada kita supaya ingat dia banyak-banyak kan. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Maksud wahai orang yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak. Macam mana kamu minta supaya kamu ni jadi orang yang ingat Allah banyak-banyak, tapi aku ni macam mana nak jadikan kau tu supaya ingat Allah banyak-banyak? Macam mana keadaannya aku nak buat? Jadi mungkin inilah cara yang terbaik. Kita pun tak tahu, Allah Ta'ala pun letakkan satu bagi kita menyebabkan kita ni sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang bergaduh pun kita tengok, gaduh apalah, masing-masing dah nak mati dah ni, dia bergaduh lagi. Macam tak ingat mati je. Dia jadi pengajaran kepada kita. Kita janganlah jadi macam tu. Kita tengok Allahu Akbar, orang tu ngata ke ni, orang ni ngata sini, orang tu buat fitnah sini, orang buat ni fitnah sini. Untuk minggu-minggu ni jangan tengok TV tuan. Jangan tengok TV sehingga habis pilihan raya negeri Melaka. Jangan tengok TV, jangan tengok FB. Jangan tengok. Tengok sini, orang ni ngata gini, orang ni ngata ini. Kamu tu muslimin muslimat tak? Muslimin muslimat tak? Yang tu semua tu muslimin muslimat. Kalau muslimin muslimat nak bawa mereka ke syurga semua kan? Semuanya ya Allah ya Tuhanku, ampun dosakan muslimin muslimat. Masa Jumaat, masa kita doa ni, kita doakan. Jadi kalau gitu, kau bergaduh nak gimana? Dia bergaduh. Allahu Akbar. Kamu bergaduh ni, kalaupun kamu akan masuk syurga, dua-dua kamu masuk syurga sebab kamu Islam, tapi tetap kamu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau diadili ni dia jadi susah. Saya balik daripada Kuala Lumpur semalam ni, hantar anak pergi Puchong. Alhamdulillah tak berapa jam sangat, tapi tak laju, tak bawa laju 80, 90, 100 paling laju. Kereta bersambung sampai Ketul kita ni pun alhamdulillah. Tapi yang tengok yang Kuala Lumpur tu, pergi Kuala Lumpur semalam hari Ahad, balik semula Kuala Lumpur, Melaka, daripada Seremban, Melaka, lepas pada Melaka lagi kereta jam, dah mula jam. Weh, bila nak sampai Kuala Lumpur ni? Kalau kita nak masuk syurga, akan diadili begitu. Pintu satu nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak tunggu. Kamu berada di padang mahsyar Allah Ta'ala, lagi tak masuk syurga, itu satu seksaan sebenarnya. Menunggu itu satu penyiksaan. Allahu Akbar. Pakai touch and go, pakai itu pun sama je. Ya Allah, bila dah nak sampai kita? Dah tu 3 jam bawa tak berhenti. Macam tu dah mula tu. Di balik Terengganu kita dah mula terasa pinggang. Allahu Akbar. Bila lah nak? Itu baru penantian yang sekejap. Kalau penantian di padang mahsyar, berbilion manusia untuk dihisap oleh Allah, dan kamu ni kata ke sana, ni kata sini, tunggu dulu situ. Sebelum tu orang yang ada masalah dengan kamu 1000 tahun lagi, 100,000 tahun lagi baru sampai sini. Kamu dia kata Allahu Akbar. Baguslah Allah Ta'ala datangkan kepada kita keadaan ini, dan kita merasakan bahawa Allahu Akbar, kita orang Islam ni tak payah bergaduh lah. Awak nak jadi ketua, ambil. Awak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan gitu. Kan bergaduh lagi sampai tu. Bila nak bersatu dah macam-macam dah tanda dunia ni akan kiamat, pun masih lagi tu bermuafakat bersatulah. Siapa nak jadi ketua, tengok dia layak. Masya Allah. Kita ni kalau kita jumpa sifat yang tak baik bagi kita, orang beritahu pada kita, terima kasih kepada dia. Ustaz, bacaan Ustaz tak berapa tu, ra masih tebal sikit lagi. Pada baris bawah ra masih tebal. Kalau dia beritahu kita, alhamdulillah, terima kasih. Jangan ada imam yang bukan kat kita, tempat lain. Ni betul-betul tempat lain, bukan ni. Tempat lain kan. Tiap kali dia jadi imam, nanti orang kata apa? Allahu Akbar. Dia punya macam orang Pahang cakap. Orang Pahang cakap, leweh dia tu, leweh. Betul-betul dia orang Pahang, betul-betul dia orang Pahang. Dia pun Pahang.
Sampaikan kita ni, bila nak tu? Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak tu 14 harakat. Kita yang ada anginnya tu, ingatkan kita seorang je cakap, orang lain pun sama. Imam macam tu hukum dia makruh. Dia tak boleh jadi imam. Makruh hukum dia sebab menyebabkan orang bila lah nak habis, bila nak habis. Allahu Akbar. Kalau kita dah tahu gitu, kalau kita boleh baiki. Kalau kita tak boleh baiki, saya berundur lah. Memang bukan tempat saya untuk jadi imam. Boleh aja gitu. Kalau orang dah beritahu kita ni, awak kalau jadi pemimpin tak adil, tak berlaku adil. Sebab nanti awak akan ada kroni ni. Kita tengok diri kita, memang betul juga. Kalau adik-beradik kita tu, kalau gitu tak apalah, awak tak boleh tu. Bagi orang lain yang lebih layak. Tak ada orang yang lebih layak lagi, Ustaz. Saya yang paling layak. Dia pula angkat diri dia. Tak ada orang yang lebih layak, aku je yang lebih layak. Allahu Akbar. Kita ni tak adalah macam Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf dia memang menawarkan diri dia, sebab Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Kita dan Allah, kalau jumpa kita punya penyakit, orang beritahu pada kita penyakit, alhamdulillah, ujian datang lagi kepada kita. Ni ujian Allah Ta'ala berfirman lagi, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki, diambil berat melakukannya. Fa inna dzalika min azmil umur. Itulah yang dikehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah dan suruhlah mereka untuk bersabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Bersiap siagalah, jagalah. Tuflihun, belakang Allah Ta'ala sebut tuflihun, nanti kamu akan berjaya. Sabar. Jadi untuk berjaya di dunia ni, Allah Ta'ala datangkan ujian, Allah Ta'ala datangkan penawarnya, iaitu jadi sabar. Orang yang bersabar, kamu akan menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Kemudian terdapat sebuah ungkapan yang berbunyi, wa zannu anfusahum ala annahu la budda lakum min anwa'il balaya fa in tasbiru fa antumur rijal wa azaimukum azaimur rijal. Kuatkanlah kemahuan kamu kerana sudah tentu kalian akan berhadapan dengan pelbagai ujian. Namun jika kalian bersabar, maka kalian akan adalah pahlawan, dan keinginan kalian adalah keinginan seorang pahlawan. Jadi orang pahlawan, jadi orang kuat. Sabar ni Allah Ta'ala jadikan. Dapat tu tak video, ada orang hantar video tentang apa ni, pokok kurma. Dia nak tumbuh benih kurma tu, biji kurma dia nak tanam, dia letak batu di atas. Dia benih tu ditanam di bawah tanah, tempat tu dia letak batu pemberat. Kenapa dia letak pemberat? Supaya dia tak terus keluar dia punya pucuk dia, dia punya benih dia tu tak hidup, tapi akar dia membentuk dulu. Akar, kalau tak ada benda pemberat tu, terus kepala dia keluar, jadi benih. Pokok kurma tu jadi tak kuat. Dan tengok tu rama-rama dia punya nak keluar daripada kepompong dia tu, dia kena pecahkan kepompong kan. Ada seorang budak yang Mak Saleh tu, dia buat tu, dia bukakan dia punya kepompong dia. Tolong buka, kesian rama-rama ni, bukakan kepompong. Bila buka kepompong tu, apa jadi? Rama-rama tu terbang, mati. Dia tak boleh nak terbang, dia punya tu, kepak dia tak jadi kuat. Jadi kenapa Allah Ta'ala buat tu? Supaya dia jadi kuat. Ni dia jadi kuat. Jadi dah susahnya tu kita tolong. Cuba kita tengok anak-anak kita. Hari ni anak saya pergi sekolah. Hari pertama dia masuk sekolah fizikal hari ni, yang umur 8 tahun dengan 8 dengan 9 tu. Hari ni dah lama tak pergi sekolah, duduk rumah je belajar PDPR. Buka mata, pakai baju je, bawah jantan duduk gitu. Nampak? Hari ni pergi sekolah. Dia masuk pintu kereta je, Alhamdulillah. Adik dia masuk, kakak dia pun masuk. Alhamdulillah juga kakak dia pun. Dia masuk.
Kenapa? Panas. Panas kat tu, kat kelas tu. Panas. Masuk kereta, aircon ada. Alhamdulillah. Apa benda ingatkan dia tu baru habis belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh gitu. Kita tak ada masalah. Oh ni tak ada aircon, tak ada apa, tidur. Sekarang tak ada aircon sikit tak boleh tidur. Tak ada aircon. Manja kan jadi kita. Mana sikit tak boleh. Lepas tu anak-anak zaman sekarang ni cepat tu, dia tu susah sikit tak boleh. Kita dulu tak ada masalah pun jalan kaki 3 km. Saya sekolah kebangsaan Cendering tu je. Sekolah kebangsaan Cendering. Daripada luar tu nak masuk sekolah Cendering tu, jalan tu 2 km lebih daripada rumah tu. Jalan je pagi-pagi jalan. Elok je. Ini naik kereta tu pun naik motor hantar tu. Tu lagi dah. Betul lah ni. Sebab tu Allah Taala letakkan ujian pada kita supaya kita ni jadi kuat. Jadi kuat. Kalau tidak makan tak sedap sikit je. Ada uji. Allahu Akbar. Kamu sabar, kamu akan menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Jadi seorang lelaki yang kuat. Kita pergi sa'i, pergi tawaf. Elok je dulu. Tapi sekarang ni macam, Ustaz boleh tak pakai tu Ustaz yang tu. Rasa macam tak boleh lah Ustaz, saya nak pakai yang tu lah. Boleh naik tu, boleh bawa tu kan. Sekejap je siap. Dia punya tu tak sempat tu. Ataupun minta apa nama, orang tolakkan dia punya tu kan. Macam-macam lah. Cuba kita tu sendiri. Jadi kuat. Jadi Allahu Akbar. Itulah dia hikmah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu seseorang yang sudah membulatkan tekadnya untuk beribadat kepada Allah, pertama sekali wajib ke atasnya untuk membulatkan tekad untuk bersabar. Jadi hidup kamu ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tahulah kita ni hidup ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu dalam ibadat mesti ada kesabaran. Kalau tak ada kesabaran, tak bolehlah nak berhadapan dengan apa ni, ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Imam Al-Fudail berkata, barang siapa tidak membulatkan tekad untuk menempuh jalan menuju akhirat, maka dia akan menghadapi 4 jenis kematian. Ini nama-nama dia. Kematian mati putih iaitu kelaparan. Mati merah wallahu alam, ni saya pun tak tahu kenapa dinamakan nama mati putih ni. Mungkin senang untuk ingat. Mati merah, mati melawan syaitan. Mati hitam, mati diejek orang. Mati hijau iaitu mati terkena musibah secara berterusan. Jadi kita akan hadapi ni, akan hadapi syaitan, lawan kita sampai ke sudah. Sampai ke nak mati tu pun lawan lagi dengan syaitan. Nak mati dia datang lagi. Susah betul ni, matilah terus senang. Gitu. Tekan gitu. Ada orang tu kan nak mati cepat, belum sampai masa lagi, tapi doktor juga jaitan kata mati lagi tu. Minta doktor je bagi injection, bagi cepat mati. Hari ni saya tunjukkan video siapa tu yang Israel tunjuk anak-anak kat madrasah. Apa nama yang bunuh Palestin ramai tu? Siapa? Yang Ariel Sharon. Dia punya sampai keluar, doktor dah tak pasang ni dah, tapi masih lagi tu ulat dah makan habis ni semua ni. Masih hidup lagi. Tengok, kalau Allah Ta'ala tak nak matikan, Allah Ta'ala nak bagi siksaan, gitulah kamu akan hadapi dia punya tu. Budak-budak tu tengok je, bagi dia insaf sikit. Kita sendiri pun tengok, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala uji, dalam keadaan itu pun masih lagi datang syaitan kan? Kita kan diuji oleh Allah Subhanahu Taala sehingga kamu berpegang dengan Allah, la ilaha illallah. Dan dia yang menghidupkan kamu, dia yang mematikan kamu, dia yang menjadikan semuanya dia la ilaha illallah. Tekad. Baru benar-benar kamu ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati hitam, mati diejek orang, macam-macam lah orang. Sebaik mana kita pun akan ada musuh. Sebaik mana kita pun, Rasulullah SAW ada musuh. Sebab disebut Al-Amin dia. Masyarakat dia mengenali Rasulullah ni sebagai Al-Amin, yang amanah.
Tapi tetap tu nak dibunuhnya, diusir, dikeluar daripada negaranya sendiri. Masya Allah. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal orang yang lemah lembut. Dikatakan bahawa dia mimpi berjumpa dengan Allah SWT 100 kali. 99, lepas tu dia minta lagi dengan Allah 100 kali. Dia mimpi bertemu dengan Allah SWT 100 kali. Itu pun ada musuh. Kita lagi, saya tak buat apa-apa ustaz, saya tak pernah kata ke orang. Ada musuh, orang tak suka awak buat macam tu. Tak jaga tepi kain orang. Awak ni tak suka mengetel punya, tak sosial betul lah awak. Tetap orang tak suka kita kan. Cakap banyak tak boleh tu. Semua macam dia. Tetap akan ada orang yang tak suka kita. Kan, kena sabar. Sabar. Tadi saya bawa kereta ni nak masuk ke sini ni, kena himpit daripada lorong pertama tu nak masuk ke lorong ketiga, bagi signal. Bila kita bagi signal, dia menutup sikit lubang untuk kawan-kawan yang Grab ni, motor tu kan. Dia masuk celah sana, masuk sini balik, tengok muka kita. Tak bagi signal nak masuk kita kan. Kita himpit sikit. Dia mengganggu. Tengok, ya Allah, kita perlu marah ke perlu tu? Selamat dia kan, alhamdulillah tu. Tapi kita ni kalau boleh tu juga, nak juga dia punya tu. Marah juga anak tu. Tak ada apa kan, tak ada apa pun. Tak ada apa dah kita tu. Tapi tak juga. Manusia ni begitu. Tak akan kenanya, ada je. Yang pentingnya kita tak jadi macam tu, cukuplah. Kita pula angkat tangan korang. Kita kena tak. Bawa kereta, buta ke mata, tak nampak aku. Memang tak nampak pun. Memang tak nampak. Allahu Akbar. Bila dia bawa kereta, dia pula tu kan, dia tahu. Kita kadang tak perasan motor tu. Bagi signal, tak nampak dia punya tu lalu tu. Bila kita bawa kereta, kita perasan. Orang baru kita faham, oh gitu keadaan dia. Jadi tak apalah, jangan kita jadi macam tu, cukup kita ni. Jadi kita akan menghadapi ni semua, perlukan kepada kesabaran. Kan? Menghadapi mati hijau, iaitu terkena musibah secara berterusan. Yang kedua disebut kesabaran akan membawa keuntungan baik selama hidup di dunia maupun di akhirat. Di antaranya ialah keselamatan dan kejayaan dalam mencapai tujuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala buka kepadanya jalan. Ada kena sabar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Susah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Nanti Allah Taala bagi jalan macam-macam. Tengok orang yang jual di tepi jalan tu. Kalau masa senang dulu, ada mereka nak buka jual, buat kuih tu, buat kuih ni, cari idea macam-macam. Tak nak cari ni. Kalau kita dah senang, tak payah buat apa-apalah kan? Tapi kalau susah, mula datang jalan-jalan yang banyak bila susah. Tapi bila senang, jalan tu jadi sempit. Jadi sempit, disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala menyebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita azan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ulwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Setiap kesusahan itu akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bawah tu muka surat 307 tu, maksudnya barang siapa bertakwa kepada Allah dengan penuh kesabaran, pasti Allah mencarikannya jalan keluar untuk segala kesukaran. Waktu kita sempit, dia punya sifir dia, dia sempit tu luas, luas tu sempit. Bila kita sempit, macam-macam idea, macam-macam jalan yang diberikan oleh Allah. Bila kita luas, jadi sempit. Luas jadi sempit. Tak ada idea apa nak buat apa. Ji, projek apa sekarang ni Ji? Tak ada projek apa Ustaz? Projek menunggu mati. Satu je. Satu je projek dia. Projek menunggu mati. Ada projek menunggu mati je, dah pencen ada. Apa projek apa? Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa lah Ustaz. Tak buat apa lagi. Boleh tu kita wujudkan grup menghafal Quran, boleh tak? Nak hafal Quran buat apa lagi dah Ustaz? Sempat ke tidak saya ni Ustaz? Budak kecil tu pun tak tahu nak sempat ke tidak. Budak kecil yang umur 1 tahun, saya baru terima budak umur 8 tahun, dia dah hafal 4 juzuk. 30, 29, 28, 27.
umur 8 tahun dia atau mak dia ngajar kat rumah je. Nanti dia minta masuk madrasah. Saya tak terima sebenarnya, umur 13-14 baru saya ambil. Tapi budak ni mak dia ada, ayah dia ni Ustaz anak Husin Salamon. Anak Ustaz Husin pensyarah UTM tu. Saya ambil lah, saya ambil. Tapi dia balik hari lah, tak terima kat situ. Budak tu pun tak tahu yang dia tu boleh habis ke tidak. Kata, apa projek lagi? Sebab kita luas jadi sempit. Tapi kalau kita sempit, kita akan jadi luas. Banyak lagi nak buat. Ni nak buat lagi, ni baru nak buat lagi. Jadi amal ibadat kita ni dia bermacam-macam jenis yang kita buat. Tapi kalau kita rasa tak ada apalah nak buat ustaz, nak ni masak pun dah malas. Ada seorang datin kat sini, tak sebut nama dia. Dia nak beli barang. Ustaz, nak beli barang tapi malasnya nak tengok list tu. Apa yang saya beli bulan lepas tu Ustaz, Ustaz hantar semua bulan lepas tu. Gitu je dia. Dah tua-tua ni Ustaz, malasnya nak tengok list tu pun malas dia kata. Allahu Akbar. Apa, tengok lagi. Quran jangan tu. Quran jangan tinggal. Tengok semua makna dia. Kalau boleh belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab lagi masa ni. Ustaz tak sempat dah. Tu tak ada alasan tu. Bukan itu yang Allah Ta'ala nak tu. Allah Ta'ala tahu kamu tu sampai umur berapa. Allah Ta'ala yang tentukan, bukan kita. Kita boleh buat ni lagi tak? Ni boleh buat ni lagi tak? Boleh buat. Macam-macam akan ada tu. Tapi kalau kita rasa luas, tak apalah, gini je lah. Duk layan ke sakit, tak habislah kita. Sakit tu, sakit lutut, sakit ni, sakit ni. Habis tak sesat lah kita. Tak tu je. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah ini pesanan pada diri saya lah. Orang yang dekat depan saya ni lagi banyak pengalaman. Bila pengalaman ni Allah Ta'ala bagi hidup panjang, sebenarnya macam-macam yang kita sebut tentang kesabaran ni dah dilalui semua dah. Semua ni aku dah pernah luar, aku pernah ni. Dan yang kita ni baru teori dia, baru teori. Mungkin sampai ke depan gini ujiannya, gini. Tapi alhamdulillah yang tuan-puan yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadapi tersebut. Cuma nak tengok balik dia punya tu tepat tak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul alhamdulillah. Kalau tak betul, minta ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betulkan balik. Jadi kita dapat pengisian yang lebih baik lagi masa-masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Saya terus selang ni punya ni sampai ke 315 sebab yang berikutnya ni dia akan cerita kelebihan orang yang bertakwa, orang yang sabar, macam-macam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia. Dan yang saya nak sentuh untuk akhir pada malam ni ialah muka 315 tu, pengakhiran kepada perbincangan mengenai ujian musibah ni dengan ubatnya ialah sabar. Dia kata apa? Adapun benteng agar seseorang bersabar ialah sentiasa beringat bahawa kesusahan dan kesulitan itu datang dari Allah. Yang tadi kan saya sebut qabid basit tadi tu kena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin dalam ni bahawa yang ni pun didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni susah betul ustaz, getirnya, musibah dia beratnya. Ya, tapi dia didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh jadi sendiri. Jangan jadi golongan etis. Kita jangan jadi orang etis. Saya beriman pada Allah, tapi dalam waktu-waktu tertentu kita jadi orang etis. Maksudnya, kenapalah susah sangat ni? Kenapalah besar sangat ujian ni? Seolah-olah macam kita ni tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala iman kita. Dan ianya memang sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu tak sabar pun akan kena, kalau kamu sabar pun akan kena. Mana kamu nak? Tak sabar tak dapat apa-apa, dapat lagi dosa. Kalau sabar dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita nak? Tetap kena. Cuba tengok orang Cina, India, orang kafir. Dia kena tak kanser? Dia kena tak tu? Kena. Kan? Kena. Kita orang Islam pun kena. Pun kena juga. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa beza dia? Mereka tidak mengharapkan Allah, tapi kamu mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar atau tidak mempengaruhi ketentuan Allah, telah tertulis pada Lauhil Mahfuz. Kamu tak sabar ke, kamu sabar ke, tetap Allah Taala dah tentu dah Lauhil Mahfuz. Kamu akan kena benda ni. Akan kena. Yang penting ialah
daripada situ tu apa yang Allah Ta'ala nak kita, kan? Daripada ketentuan tu apa yang Allah Ta'ala nak kita, untuk kita ni sentiasa berdekat, berhampiran dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun yang perlu diperhatikan ialah sifat mengeluh yang mana tidak memberi sebarang manfaat, bahkan sangat membahayakan. Ni tengok juga mengeluh habis semua orang dia mengadu, pantang jumpa siapa pun mengadu, belum orang tanya lagi sihat, sihat, kata alhamdulillah sihat macam nilah, kan? Tetap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tengok orang yang kalau dia ada ilmu sikit tanyalah, tapi kalau tu tak payah tu. Ustaz, ada petua tak untuk menghilangkan sakit ni? Boleh tanya je, kongsi makan apa tu apa. Saya tengah ambil sekarang ni ialah madu campur berapa titis habatus sauda, madu asli, lepas tu titis dalam madu tu beberapa titik untuk tu. Moga-moga nampak ada sedikit dia punya kesan dia. Makan madu lah dulu makan madu terlupa, makan madu banyak sangat, gula pula naik. Rupanya orang yang dah ada kencing manis ni, madu pun tak boleh ambil banyak, boleh ambil tapi sukatan dia tak terlalu banyak macam orang biasa. Tu ustaz makan je madu tu tak ada masalah, madu asli, jangan madu tak asli je, madu asli insya-Allah je. Sama juga. Makan pergi test hari tu. Lama dah tak test, pergi test kencing manis 12 tinggi. Sekarang kontrol balik 6.2, 6.5. Kalau makan malam lepas pada pukul 8 makan lagi, esok pagi test 7.1, 7.2. Tapi kalau dah pukul 8, pukul 9 ni dah tak makan, pagi esok 6.1, 5.8, 6 tu. Maksudnya siapa yang ada kencing manis jangan makan malam. Tapi tak boleh. Bagi ngajar ni alhamdulillah kita ni tu tak sedia makan malam lagi. Kalau setengah tempat tu saya dah pergi ngajar pukul 10 malam, nasi ambeng pukul 10 malam. Habis ngajar ustaz, sila ustaz, nasi ayam pukul 10 malam. Saya makan juga. Esok pagi bangun je tidur, test 7.5. Maksudnya dia tinggi tu 7. Kalau orang tak ada ni, kalau test 45, 48 gitu je kan, 45. Jadi saya tak makan pukul 8 nanti 6.30, 7 saya makan yang paling lewat tu 7.30, 8. Kalau malam balik macam ni, buat air segelas minum, insya-Allah pagi esok tengok 6.2, 6, 6.1 dia kata. Kawan tu dah ada gula, kena apa nama ni, kena jaga-jagalah. Jangan mengeluh aja. Ustaz, jangan mengeluh. Habis tu kita ni nak jumpa Allah apa tu? Apa Allah Ta'ala nak tak sebab apa untuk kamu ni mati nanti boleh jumpa Allah Ta'ala? Apa sebab? Awak nak sebab apa? Nak minta dengan Allah, ya Allah panjangkan umur saya lagi ya Allah. Yelah, nak sampai berapa? Nak sampai 100 lah ya Allah. Ya. Sampai 100 minta lagi 200 je lah ya Allah. Bila nak mati? Tak nak mati. Tak nak jumpa Allah Ta'ala ke? Nak jumpa tapi tak nak mati. Dia tak ada. Satu je jalan untuk jumpa Allah Ta'ala ni, mati. Mati baru boleh jumpa. Tak ada cara lain. Itulah satu-satunya jalan untuk jumpa Allah Ta'ala. Itu macam mana? Habis tu nak mati macam mana? Bimbang lagi kita. Tengok darah tinggi naik ni, matilah aku. Kencing manis naik, matilah aku. Jantung mati. Asyik ingat tu je. Bukan itu yang disuruh ingat, tapi disuruh ingat yang membuat tu. Yang membuat kencing tu naik tu, yang membuat gula tu naik tu, yang membuat darah tu naik tu, yang membuat tu kan. Dia suruh ingat yang tu. Dalam waktu sama Allah Ta'ala perintahkan, ada masa lagi carilah ubat, kan? Makanlah yang ni, makanlah ni untuk tu, dapat lagi pahala. Jadi bukan cari ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terakhir, benteng lain kepada sifat sabar ialah selalu beringat bahawa dengan bersabar kita akan mendapat pahala. Ni iman kita kena yakin ni. Sabar dapat pahala. Sabar tak kena ustaz. Sabar dapat pahala. Pujuk hati kita. Tak ada orang yang boleh tu pun. Siapa boleh pujuk kita waktu kita dalam sakit. Orang tu datang sabar. Tak kena kau. Memang boleh sabar.
Dulu saya pergi melawat arwah Ustaz, apa nama ni? Belakang ni, sahabat ni? Ustaz Anwar. Allahu Akbar. Masa di tengah tu kita tu dia, sabar Ustaz, sabar. Kalau Ustaz tu boleh jawab balik, tengok je mun. Sungguh. Itu kan dia masa tengah tu dah ni kan dah burst kayak ni. Tu kata Allahu Akbar, ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ampunkan dosa dia. Masya-Allah. Tengok kematian dia dicemburui kan. Mati muda tapi tengok orang datang solat penuh masjid, masya-Allah. Kita pun kalau boleh nak macam tu lah kan. Allah Taala ramainya, ya Allah orang doakan. Tapi kita ni macam mana dah tu? Macam mana nak tu mati asyik duk ingat ke sakit tu, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia naknya ialah kamu ingat kepada penyebab tu, pembuat tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kamu akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini jelas bahawa wajib ke atas kita untuk menempuh peringkat yang berat ini dengan menolak pelbagai awarid. Ujian-ujian ni kita kena hadapi dia, jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, kan, berkat dengan doa kita, moga Allah Taala tetapkan iman kita, mati kita dalam husnul khatimah insya-Allah, dalam keadaan yang baik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu dulu, minta maaf banyak-banyak yang penita kurang dan sebagainya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri wa qalban mafhuman bisyukri wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحملنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.